Selalunya saya akan memastikan kereta saya berada dalam keadaan yang baik. Seperti contoh, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tekanan angin dalam tayar mencukupi, lampu, minyak, brek, tali pinggang keselamatan, serta saya juga akan melakukan servis pertukaran minyak hitam supaya semuanya berada dalam keadaan yang baik. Persiapan raya. Persiapan raya selalunya kereta lah. Kereta kena hantar pergi servis dulu, cek tayar, tukar minyak hitam dan semualah apa yang patut kita minta, workshop check lah apa yang patut ditukarkan sebab nak balik raya. Kalau kata rumah on the safety punya part, selalunya apa yang saya selalu buat sebelum kita keluar daripada rumah tu, memang kita akan make sure semua yang main switch tu kita akan tutup. Saya akan tutup lah all the dapur gas, especially nya memang kena selalu kita buang dia punya yang kabel apa ni, dia punya tong gas punya ni lah, dia punya tissue tu kan. So make sure yang kita kena buka lah, sebab nanti yang pentingnya main switch tu kena tutup. Okay, first saya akan maklum pada jiran yang saya tiada di rumah, dan saya akan bagi nombor telefon yang mudah dihubungi jika ada kecemasan yang berlaku. Kedua, saya akan pastikan rumah saya dipasang lampu pada jam 6 petang hingga pukul 7 pagi menggunakan auto timer. Barang-barang yang berharga saya akan bawa sekali ataupun saya akan simpan di tempat yang bersesuaian. Saya juga akan pastikan tingkap dan pintu dikunci dengan rapi dan tidak mudah dipecah ataupun dirangkai. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang betapa pentingnya untuk kita mementingkan tips keselamatan ini sebelum kita nak pulang ke kampung. Okey, kita kembali bersama dengan apa yang perlu dititik beratkan untuk pulang ke kampung dalam kenderaan. Ya. Puan, kalau kita bercakap tentang ibu-ibu yang ada anak dan sebagainya, ya, kadang-kadang mereka ni kurang arif untuk meletakkan kat mana sebenarnya car seat ataupun baby seat ni. Okay. Walaupun kita tahu tak digalakkan untuk letak di kerusi depan, tapi ramai yang buat macam tu. Okey, kita kongsikan dahulu macam mana cara nak pasang car seat ni dengan cara terbaik. Okey, car seat ni ada bermacam jenis. Ada macam ni slot in kita masukkan nanti, ataupun yang jenis isofix. Isofix ya. Kalau isofix dia terus masuk dekat sini. Okay. So, kalau yang untuk sini kita masukkan sini. Kita terikkan dia punya sini. Dan kita akan masukkan dekat sini. Oh, dekat seat tu lah. Boleh tolong masuk. Okey, ini yang kita nak tanya juga. Kenapa sebenarnya tak dibolehkan dan digalakkan untuk letak car seat ni dekat bahagian depan sebelah pemandu? Okey, sebab setiap kereta sekarang ni ada airbag. So, kalau kata apa-apa jadi kemalangan, airbag ni akan meletup dan untuk budak dia punya pressure tu kuat. So, dia boleh menyebabkan dia lemas dan boleh menyebabkan kematian. Okey. Sebab ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita. Kadang-kadang ibu-ibu ni dia kata tak apalah, kesianlah anak duduk seorang belakang nanti menangislah bagaimana. Tapi tak apalah kan, kalau anak kita menangis daripada kita pula yang menangis kemudian hari kan. Jadi apa antara tips yang boleh ibu-ibu lakukan dengan meletakkan anak di belakang ni? Mungkin kita boleh sediakan sesuatu. Contohnya you boleh letakkan gadget dekat sini semua. You boleh belilah barang dekat mana-mana untuk letak gadget supaya budak ni boleh main. Sediakan food. So kanak-kanak ni yang penting food ada, susu ada, game permainan dia ada. Okey. Kenapa pentingnya ada car seat ni sebenarnya? Okey, car seat ni untuk keselamatan lah. Orang kata sebab kalau dia duduk, kalau dia tak boleh pakai orang kata seat belt pun, dia boleh terjatuh bila kita brake, emergency dia boleh jatuh ke depan. Dan boleh menyebabkan kepala terhentak, kena cermin, boleh crack, all this kind of thing lah. Jadi penting juga lah. Pemilihan car seat tu pun penting sebab ada macam-macam jenis. Saya nak keluar, saya nak kongsikan kepada penonton juga. Sebab kadang-kadang kita dah cakap tentang tayar tadi. Tapi ada setengah orang, kita dah baca, tahu dah berapa kita punya angin dan sebagainya. Tapi nak isi pam tayar sendiri tak reti. Macam mana kita nak tahu yang mana kalau kita dah pam tayar tu, bila waktu kita perlu berhenti? Okey, selalunya dekat setiap stesen minyak dia ada bunyi. Okey, masa kita nak pam angin tu, dia akan bunyi tik tik sampai masa dia dah penuh tu dia akan tik tik dan sinar. Jadi dia mula-mula laju dan dia perlahan. Oh, yang tik 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 kita dah boleh stop. Ingat ya perempuan ya, peringatan untuk diri sendiri juga. Okey, kita dah janji kepada penonton kita tadi tentang bagaimana cara untuk kita memberi tips kepada mereka kalaulah kita berjalan di tengah jalan, aircon kita rosak, kemudian hujan lebat dah memang berkabus ni tak nampak kan. So apa yang boleh kita lakukan? Okey, minimum requirement yang kita kena ada, kita kena ada shampoo ataupun orang kata bahan pencuci. Letakkan dekat tisu dan kita wipe di sebelah dalam. Dalam ni lah? Dalam sehala maksud kalau 1, 2, 3, 4. Masa ni? Sehala. So lepas tu dia akan shampoo tu akan menyejukkan
cermin dan automatically kabus tu semua akan hilang. Okey, jadi bermakna kalau hari-hari biasa ni pun sebenarnya ini adalah sedikit tips lah yang kita boleh berikan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Kita mungkin boleh sediakanlah sedikit shampoo ataupun selain shampoo kita boleh sediakan sabun lah kan. Kita sediakan dalam botol kecil, kita letaklah dekat kita punya seat. Tapi waktu anda nak buat tu pastikan anda berhenti dulu kat tepi jalan. Okey. Bila cakap tentang berhenti di tepi jalan ataupun waktu hujan lebat, ini kebiasaan ramai orang lakukan. Hujan lebat je dia pun mulalah tekan hazard light dia kan. Okey. Kita buka hazard light Okey, sebenarnya waktu bila dibolehkan untuk kita pakai hazard light ni? Okey, hazard light yang betul-betul ialah kereta totally berhenti. Kita faham bahawa hazard light tu kereta betul-betul dalam keadaan rosak. Tapi kalau kita berjalan, jangan guna hazard light sebab dia mengelirukan orang pengguna di belakang. Kalau kata kita di lorong kanan, kalau kita nak sebab hujan lebat sangat, okey kita bagi signal kanan. So orang akan faham dan juga boleh nampak. Itu penting. Ya, kadang-kadang kita ada blind spot terutama kenderaan besar seperti lori atau bas tak nampak kita. So dalam keadaan laju tadi, sebelum nak memotor diorang, you bagi signal sebelah kanan dan juga you horn. Oh, itu yang penting. Ya, bagi signal dan kita horn supaya dia perasan tentang kehadiran kita. Blind spot diorang banyak. Okey, ada dua lagi perkara penting. Satu tentang brake. Brake sebab kita nak jalan jauh ni, brake pun penting. Macam mana kita nak pastikan kita kena semak ataupun check kita punya brake ni. Dan juga lampu-lampu kita tu. Ya. So normally kalau boleh sebelum nak gerak on semua lampu dan kalau boleh minta seseorang suruh ataupun kalau tak ada orang you make sure belakang you ada dinding ataupun glass so you brake you boleh nampak. You nampak lampu brake berfungsi, lampu reverse berfungsi. Lampu brake kat sini this one and this one. Okey, sebabnya kita tak nak nanti orang tak tahu kita brake, orang tak nampak dan bam kita boleh accident. Kita bercakap tentang keadaan situasi hari-hari sekarang kita kat bandar. Kadang-kadang kalau apa-apa terjadi kat kereta kita, kita boleh call tow. Kita boleh call servis, mekanik ada di mana-mana. Tapi ni kita bercakap tentang musim perayaan. Semua orang pun nak cuti ni nak balik. Ni lagi-lagi tahun ni kan dah pergi gaya Tok Cik, Tok Mak semua kan. Tiba-tibalah kalau kereta kita mungkin pancit tayarnya di kampung ataupun mungkin di kawasan-kawasan yang agak terpencil. Apa antara perkara juga yang harus kita titik beratkan sebab bukan semua kereta boleh run flat. Ini tentang kita punya tayar spare ni. Okey, sebelum memulakan perjalanan tadi kita dah cek tayar semua. Kalau kereta yang ada tayar spare, tolong pastikan angin tayar spare tu diisi sama. Memang kena isi Ya, dia boleh isi lebih. Kena isi lebih. Sebab dia jarang sekali kita cek dan jarang guna. So banyak kejadian tayar spare pun tak ada angin, tak guna juga dia nak buka. So sebelum macam kalau tayar pancit yang ada tayar spare tu sebelum buka cek tayar dulu, okey baru you buka. Okey, satu lagi soalan. Kalau tayar kita pancit, sebenarnya kita boleh jalan ke ataupun kita memang kena berhenti? Kalau tak ia berbahaya. Okey, kalau kata run flat punya tayar, tak apa, you boleh jalan perlahan-lahan. Kalau kata yang tayar biasa, kalau boleh stop. Sebabnya selain daripada tayar yang hancur, rosak, mungkin disebabkan paku yang sikit, you boleh tampas dekat RM10. Tapi kalau you jalan, hancur satu tayar, hancur rim. Dua benda rosak. Hancur juga hati kerana terpaksa menukar tayar yang harganya beribu-ringgit. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan. Dan kita nak bersama dengan Uyaina juga dan juga DSP Fu untuk kita ketahui banyak lagi tips-tips tentang keselamatan pulang ke kampung sebelum anda nak tinggalkan rumah anda, apa yang nak kena pesan kat jiran dan sebagainya. Silakan Yana. Wah, terbaiklah Puan Sazaimah Sayun tadi. Memang banyak sangat tips-tips berguna yang diberikan untuk keselamatan kenderaan kita dan keselamatan di jalan raya nanti. Okey, baik. Tadi Tuan Fu dah kongsikan antara kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan antara kesedaran yang perlu ada dalam kalangan kita semua. Tetapi sekarang kita bercakap tentang tips keselamatan untuk rumah pula. Bagaimana untuk kita memastikan apabila kita pulang ke kampung, rumah selamat, kita balik ke rumah pun masih lagi dalam keadaan yang itu matlamat dia. Dan kita beraya dengan gembira sekali. Jadi perlu ingat, yang pertama sekali, pastikan rumah kita jangan ada tanda-tanda bahawa tiada penghuni. Antara contoh yang boleh kita buat ialah kita pasang lampu kat dalam rumah. So sekarang kita ada timer plug. Gunakan timer plug. Kalau tidak, contohnya lampu depan rumah, siang orang lalu terbuka, malam lalu terbuka. Ini tak ada orang ni. Jangan ingat kita pasang lampu maknanya ada orang. Tidak. Maknanya hidup dan matikan lampu pun ada timing dia. So pasang timing tersebut. Ataupun sebagaimana kita sebut, maklum jiran-jiran, biar jiran-jiran bantu. Dan kalau nak pasang radio ke, nak pasang TV ke, kadang-kadang tak ada masalah. Tapi pastikan, hentikan segala langganan. Kita melanggan kan, roti ke, susu ke, surat khabar. Sekarang walaupun banyak tak beli surat khabar, tapi masih ada yang masih beli lagi. Hentikan semua tu. Sebab nanti dia terkumpul dekat depan rumah. So pastikan kalau dah terlupa pun minta jiran tolong ambilkan lah. Yang paling penting sekarang ialah satu lagi ialah keluar rumah tu, kunci pintu, kunci tingkap, kunci semua, kunci elok-elok. Jangan tinggalkan sebagai perkakas di luar rumah.
Nanti penjenayah datang, tak payah bawa pekakas. Dia buka saja screwdriver sepanas, semua kita dah sediakan untuk dia. Okey, maknanya toolbox ke kapak ke apa-apa ke jangan ditinggalkan di luar jangan rumah. tinggal kat luar. Okey. Walaupun dia kata selalu itu tempat yang senang nak simpan kat luar sebab benda tu kotor sikit. Tapi no, kali ini simpan kat dalam rumah. Okey. Yes, sebab itu benda yang digunakan. Jadi penjenayah datang senang je. Betul. Berlenggang je dia datang. So itu yang paling penting lah, kita kena ingat. Dan itu berkenaan dengan tips penjagaan keselamatan di rumah. Betul. Dan tadi Puan Saizamah dah banyak berkongsi tentang keselamatan jalan raya. Betul. Saya kira Tuan Fu ada lagi satu tips keselamatan berkaitan dengan cyber yang nak dikongsikan dengan penonton. Boleh. Tapi kalau ada masa kita sentuh sikit ya. Tak cukup masa dah. Sebab tadi itu tentang kereta. Jadi pemandu macam mana? Betul. Jadi pemandu rancang perjalanan rehat secukupnya. Jangan lupa tu. Okey, sekarang cyber ni kita tengok macam masa sekarang ni kita dapati bahawa orang ramai mencari pekerjaan. Orang ramai nak mencari rezeki. Betul. Orang nak pinjam, nak pinjam wang ke sebab kita perlukan wang untuk pelbagai sebab lah. Dan kesempatan ini penjenayah cyber ni memang marah lah. Saya marah dengan mereka sebab mereka mengambil kesempatan dalam kesusaran orang. Betul. So mereka buat banyak-banyak iklan. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati. Jika sesuatu iklan atau sesuatu tawaran kepada kita tu, pertama terlalu baik sangat. Berhati-hati. Kedua, sebelum kita terima tawaran, kita kena bagi pula sesuatu duit. Berhati-hati. Betul. Mengapa? Bagilah tawaran tu kat saya dulu. Mengapa saya harus bayar dulu? Betul. Jadi ini semua adalah antara cara-cara mereka mendekatkan kita dan mereka mengambil emosi kita. Ramai penjenayah cyber ni, dia mengganggu emosi mangsa sebenarnya. Betul. Mangsa telah diganggu dengan kerisauan bebanan harian. Tiba-tiba datang pula peluang. Bagusnya ada orang nak bantu saya. Jadi secara tidak langsung emosi gembira kita pergi ke sana. Jadi inilah berhati-hati. Sebarang tawaran yang ada walau di surat khabar, di cyber sekalipun, pertama sekali ingat, jaga emosi kita. Kalau tawaran tu terlalu bagus sangat, berhati-hati. Kalau tawaran tu kira datang tanpa orang kata apa? Baik. Ataupun kadang-kadang satu lagi contoh yang orang dah kena ya. Pakai Grab, hantar perjanjian sewa, perjanjian kontrak, kita tanda tangan. Kemudian hantar balik. Kita tak jumpa pun orang yang sebelah pihak sana. Jadi bagaimana kita nak sahkan bahawa itulah sebenarnya kontrak kita dengan A dan B. So memang kita kena berhati-hati. Betul. Maknanya pelbagai aspek dari sudut keselamatan yang kita berkira. Bukan sahaja keselamatan rumah, kenderaan di jalan raya. Betul. Malah juga keselamatan kita. Diri kita. Daripada jenayah cyber yang berkemungkinan berlaku sebab juga. itu akan mengganggu kita untuk meraihkan Hari Raya. Dan satu lagi sekarang kita kena ingat bahawa walaupun kita dah fasa endemik, dah seronok ni, dalam keseronokan tu kita berjaga-jaga supaya keseronokan tu dapat dinikmati sepenuhnya. Ya, baik Tuan Fu, saya kira itu antara konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Banyak sebenarnya tips yang dah dikongsikan bersama dengan penonton. Harap-harap kita semua tidak lagi leka dan kita semua peka dan ambil tahu untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Superintendent Foo Check Seng dari Bahagian Koordinasi Sumber Sokongan, Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Polis Diraja Malaysia. Cuti ni ada pulang ke mana-mana kah? Kita di KL sahaja. Samalah kita. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti Yana akan bergabung semula dengan Fiza Sabjahan. Jangan ke mana-mana.